Stadium Raja Melewar, Kompleks JKKN Negeri Sembilan, Persatuan Gerakan Anak Seni GAS membawakan kepada anda pengembaraan menuju ke Semarang, Tanah Jawa. Kami persembahkan Teater Awang Sulong Merah Muda.
seorang raja yang tiada bernegeri. Raja ini diberi nama Si Helang Laut. Mak si budak hitam ini mempunyai 4 adik beradik. Dia yang paling akhir. Yang pertama, Uli emak si anjing. Yang tengah, Uli Patitala Terengganu. Yang alam, emak hitam pasir panjang. Dan yang akhir, si Helang Bakar. Kesemuanya ini adik-beradik perempuan. Setelah berapa lama kemudian, tuanku si Helang Mawai pun makan. Lalu yang menggantikan tahta kerajaan ialah suami Uli Patita Terengganu ni tadi. Selesai keluarga si Helang Mawai. Kita masuk balik kepada cerita si budak hitam ini. Setelah si Helang Bakar dikawinkan dengan si Helang Laut, mereka pun ingin mencari negeri. Mereka pun berlayar ke utara selatan sehingga sampai ke bandar Mengkalik. Untungnya negeri ini tiada raja, paten saja penghulunya. Tapi kecewa di hati kerana tiada suria yang mengganti tahta. Hei! Kemenyan putih berat sekati. Diambil setahir, tinggal sekati juga. Serta berseru-seru, beriam-iam tuanku si Helang Laut. Ya Sayyidi ya Maula, Tuhan yang sebenarnya. Jikalau benar ayahku Datuk Si Helang Mawai yang bermakam di Gunung Ledang, datukku Datuk Simbang Gerda, putih mata putih rambut, panji makamnya, menyapu pintu Kaabah, menentu pahala dan dosa, halal dan haram. Maka berilah hamba berputra barang seorang laki-laki pun jadilah. Tak lama kemudian, mantu si Helang Bakar pun hamil jadinya. Makanya ni ada perempuan yang kesini kan? Selalunya perempuan bila mengandung ini ada satu hal. Apa dia? Ada yang tahu? Mengidam. Betul. Perempuan mesti ada yang mengidam. Tapi si Helang Bakar ni mengidam benda yang pelik-pelik. Dia mengidam hendak makan pelanduk putih jantan mengandung. Mana nak dapat jantan mengandung? Payah tu. Tapi
12 hari bulan purnama. 12 dapat bayang-bayang. Maka banku pun lepaslah kering bersalin. Ketika perayaan tiba, keadaan istana, hai! Duduk silah, lantai terbatas. Duduk menjawab, atap terbatas. Meneru hujan panas, panas berwarna Amerika. Berbunyi kekayaan, bunyi dia. Maka disambut oleh Datuk Bidan Raja dan Bidan Ketujuh dengan selamatnya. Disiram di dalam pasang keemasan seperti ada anak raja yang besar-besar. Panjang bagai gunung, besar bagai ditambah, cerdik bagai ajar. Lain sehari lain semalam, maka digerak pusaka, dibedung dengan kain kemasan dan dipersembahkan kepada pengasuh kanda-manda, juga dipersembahkan kepada baginda dengan kesukaan baginda. Maka putranya dinamakan setelah kelahiran tiba, bonda dan ayahnya bondanya meninggal dunia. Lalu dia dijaga oleh Uli Mas Anjing dan Datuk Batin Anak. Apabila budak hitam ini sudah besar, dia disuruh oleh Datuk Batin Alam untuk belajar Al-Quran dan Merawih. Maka dihantarlah ke rumah Tuan Kadir Alim sehingga pada petang Khamis malam Jumaat untuk belajar Al-Quran dan Merawih. Dihantarnya ke rumah Tuan Kadir Alim. Ni, tak cerita sih. Budak hitam, bila diajak, dia tak mau ikut. Macam tu juga hari yang kedua, hari yang ketiga, dia tak mau ikut. Tapi, sampai hari yang ketujuh, dia tak dapat apa yang diajar oleh Tuan dan Alim. Guru baca senang, dia baca 1 juz. Guru baca 3 juz, dia baca 10 juz. Guru baca 20 juz, dia baca sampai khatam. Maka hairanlah Tuan Kadir Alim melihatkan budak ini. Keram nafsu budak ini. Maka dihantarlah pula ke rumah Datuk Batin Alam. Selama beberapa lama kemudian, Datuk Batin Alam berhajat lagi hendak suruh dia belajar mengenai kitab Nahwu dan Mantiq. Dihantarnya ke rumah maling kecil. Cuba cakap apa jadi? Apa jadi bila dia belajar dengan maling kecil? Hari pertama, asal ikut tak? Tak ikut, betul. Betul. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama. Tapi sampai hari yang dia dah dapat apa yang diajar oleh maling kecil. Guru baca senang, dia baca
mengajar segala ilmu dunia kepadanya. Katanya, Hai anakku, ditanganlah pengajarmu dalam kitab dan Barani. Hanya tinggal silat pecah apung dan kepal. Tidak perlu belajar dengan orang lain. Belajar dengan ayahnya saja. namun keresahan hidup yang terjadi sampai hari ketujuh, dia sudah pandai bersilat. Hai! Lalu, Datuk Patin Alam memanggil orang datang untuk mengasah giginya. Jadi datanglah orang mengasah giginya. Asah segesek sehari. Asah segesek semalam. 9 hari 9 malam. 9 gering jam makan. Alkisah terjadi ketika Uli Emak Si Anjing meninggalkan dia bersama Datuk Patin Alam. Dia disuruh membuat pekerjaan yang tidak diketahui bagi membayar kembali upah mengasah giginya. Sehingga kan dia dianiaya, disuruh membuat kekap panjang 7 depa sehasta, sepeliuk, sepelamah.
Sungguh nasibku malang. Kerana bonda pun tiada. Dan tiada manalah tempat aku boleh mengadu. Sudah tudung terendak bantal. Pada siapa diletakkan? Sudah untang perminta badan. Pada siapa dikatakan? Budak hitam berjaya melarikan diri daripada istana. Lalu budak hitam pun pergilah minta bantuan dengan mak saudaranya yang tinggal tidak jauh dari negeri itu. Tetapi dia diharap, katanya, apalah nak kuberikan, sedangkan anakku tiada makan. Konolah pula kepada engkau. Budak hitam pun pergi dengan letih lesu. Dia tiada boleh berdiri lagi. Kemudian budak hitam terus pergi ke rumah mak tengahnya. Namun perkara sama juga yang terjadi, sehinggalah sampai ke rumah mak bongsunya. Katanya, anaknya, jikalau anaknya sanggup menyuruh celah reban itu, bolehlah bonda masakkan nasi. Budak hitam membalas dengan rasa rendah hati. Apa kata bonda? Kerana anaknya tersangat lapar dan dahaga. Kemudian budak hitam pun berhajat untuk pergi berlayar bagi membayar upah mengasah giginya kepada Datuk Batin Alam. Setelah meninggalkan rumah mak bongsunya, budak hitam terdengar cerita mengenai seorang raja yang bernama Datuk Nakhoda II yang berasal dari Semarang, Tanah Jawa, mempunyai seorang putera, seorang perempuan, Tuan Putri Dayang Seri Jawa. Terlalu elok rupanya, lengkap sifat tujuh laksana. Pertama bangsawan, kedua dermawan, ketiga hartawan, keempat gurawan, kelima cumbuan, keenam sebenar perempuan, ketujuh setiawan. Sifatnya putih kuning, tubuhnya batang menjelai, tiada bertolak di dalam tanah jajahan Semarang, Tanah Jawa. Apabila dia sudah besar, dia ditunangkan dengan Raja Mambang Saujana namanya. Oh ya, adalah diceritakan orang banyak berdagang dari Bandar Mengkalih berniaga ke Semarang, Tanah Jawa. Lalu Tuan Putri Dayang Seri Jawa mendengar cerita mengenai seorang raja dari Bandar Mengkalih. Terlalu elok majlisnya Tuan Putri Dayang Seri Jawa kerana terlalu asyik berakhirnya
ingin pergi berjumpa sendiri dengan putra itu. Selang beberapa lama kemudian, tibalah kapal Tuan Putri Dayang Seri Jawa ke Bandar Mengkaleh berlabuh di situ kematian angin. Mendengarkan cerita itu, barangkali budak hitam boleh meminta Datuk Kelung itu minta dia pinjam kurang 2-30 rial batu. Kita dah sampai di Kuala Bandar Mengkaleh. Usahakan kakak yang baru. Sekeping duit pun tiada dalam dirimu. Tidak, tuanku, Patik junjunglah. Tapi pada fikiran Patik, tidak sepatutnya geliung sebesar ini tidak menaruh rial-rial batu. Hei! Budak hitam sombong lagi. Anak sakai jangan diajar
melihat apa yang ada di dalam giliung panjang itu. Sedang melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan kita terlihat Tuan Putri Dayang Sri Jawa sedang asyik menari. Sedang Budak Hitam meninggalkan beliau panjang itu. Budak Hitam dipanggil oleh Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Tetapi Budak Hitam tidak menyahut, melainkan tunduk kepala seraya tersenyum. Hutang nenek moyang Patih, hutang berlipat-lipat, tergada-gada.
Tiada pernah pula Patih memandang dia. Usahkan mata memandang saya teringat waktu. Entahkan bohong, entahkan benar cerita siapa saja. Kabarnya, rupanya terlalu elok, seperti perkataan orang-orang. Adalah beliau yang membayar hutang kami. Tiadalah daya Patih untuk membayar kembali rian yang batu ini. Melainkan tuanku ambillah Patih jadi penunggu ayam, penyapu rumah, penggaruk belakang. Jangan begitu, Budak Hitam. Jangan berpau-pau pagi. Ada duduk serempun pula. Jangan berjauh-jauh hati. Asal hidup. Bertemu. Orang belayar balik berbalik, lalu berlabuh tempat yang tenang. Abang pergi hati tak baik, adik yang tinggal hati tak senang. Bertelur apa engkau senang? Bertelur lalu sepanjang pantai. Turunlah apa si raja angin, minta hantar si panjang lampai. Setelah menerima 230 rial batu untuk membayar hutang menasihatnya kepada Datuk Batin Alam, Budak Hitam pun berhajat untuk meneruskan pelayarannya. Tetapi datang Tuan Putri Dayang Nur Ramah dengan duka cita di hati, bercucuran air mata. Masuk dong ke Jawa. Sore di mana ditukarkan? Angkatlah beban Tuan bawa. Kita di mana ditinggalkan? Antara pagi jangan semantuk, di situ sore ditinggalkan. Antara hati dengan jantung, di situ adik ditinggalkan. Rindu rendah bawa ke kandang. Batang bayang dituliskan. Rindu siang bawa bertanda. Rindu malam ditangiskan. Nanti tambah berbayar
anak orang Tanjung Turun berurut kuda. Abang pergi hendak bersekolah. Adik yang tinggal dikenal. Batang padi, batang capek. Batang selasin pengganti kuat. Sampai hati, sampai rasa. Telah kasih tinggalkan Tuhan. Sampai hati kadang meninggalkan adinda. Lalu kita dua adik-beradik, bagai buku dari sinyal, bagai bulan dan matahari, bagai pinang di mata dua. Datang ribut adinda turun juga. Asal bernyawa, adinda menantikan juga. Kaitan akhirnya selesai hutangnya kepada Datuk Hakim Alam. Lalu dia meneruskan pelayarannya ke kapal Tuan Putri Dayang Sri Jawa bagi melunaskan janji menjadi hamba, bagi membayar kembali real batu itu. Setelah beberapa lama, pulanglah Uli Lemak si Anjing ke Bandar Mengkai. Lalu melihat apa yang telah terjadi dan terlihat Tuan Putri Dayang Nur Rahmah menghempaskan diri dengan tiada tahu duka citanya. Maka Uli Lemak si Anjing pun murka dengan suaminya. Lalu datanglah Tuan Putri Dayang Nur Rahmah menceritakan apa yang telah terjadi. Dan Tuan Putri Dayang Nur Rahmah berhajat untuk mengambil kembali budak hitam dan dibawa pulang ke Bandar Mengkai. Sehinggalah sampai kapal Tuan Putri Dayang Nur Rahmah ke kapal Tuan Putri Dayang Sri Jawa.
Dayang Nur Ramah, lalu menghantar pulang Tuan Putri Dayang Nur Ramah ke Bandar Mengkalih. Maka Keliong panjang selama 7 hari, 7 malam tiada berhenti. Menyuruh budak hitam mengemudi kapal sampai ke Pulau Dapai. Pulau Dapai berjajar empah, tempat orang pulang ke Jawa. Putih kuning bagai sifat, itulah tempat membuang nyawa. Maka anak Geliong pun bangun daripada pingsan. Maka datanglah Encik Cerumudi, anak orang Pulau Laut, mencaburkan barang, menikam seekor ayam dan tunjukkan kepada Datuk Nakhoda tua. Tuanku, 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 batiklah yang telah menyelamatkan Keliong panjang ini daripada amuk Tuan Putri Dayang Nur Ramah. Sungguh pun seperti katamu juga. Jikalau selamat Keliong panjang ini tiba di tanah Jawa, beta akan kawinkan dengan anak Tuan Putri Dayang Sri Jawa dengan barang siapa yang dapat membawa. Ampun tuanku, murid-muridku, ampun. Sembah batik harapkan diampun ke bawah Budi yang maha mulia. Batiklah yang telah menyelamatkan. Sabar dulu Cerumudi, kerana di dalam laut ini terlalu ramai sangat perompak. Belum lepas kita dari bahaya neraka. Kita pun mati rindu. Wahai anak-anak kapal, sudah-sudahlah tu mabuk. Sudah jatuh hukum haram dan sudah bangun kerja. Ingat, walau apa pun jadi, kita harus bekerja. Jangan jadi seperti dia. Sudahlah malas, cuma duduk diam saja, macam batu sungai. Nana, Nana, Rud, jangan muntah di sini, muntah saja dalam hati. Sudah kerja. Kita jangan malas. Kita harus membawa Geliong ini terus. Kalau kalian benar, rehatlah. Ya. Berlari fantasi burung putih. Berlari-lari di tanah yang datar. Aduhai Tuan Putri yang cantik cerita. Sudilah kiranya kita bergelar kanda dinda. Ya, kanda. Bila malam keluar berburu rusa di balik batu. Diam Tuan Putri, tanda setuju meraih cinta kita yang satu. Dinda, kenapa? Ini Nila. Nila, kemana? Iya. Ini nih. Ya, badannya kering, tapi kulitnya tebal, boleh tahan sejuk. Iya, teruskan kerja.
Yang ini, kenapa Dinda tidak menyuruhnya memikul kayu, mengambil air, sedangkan dia cuma duduk diam makan sahaja? Apalah pedulinya engkau? Bukan nasi engkau yang dimakannya, bukan air engkau yang diminumnya, dan juga bukan engkau yang menjaga yang ini. Apa mana? Kerja. Biasa, perempuan. Ya, kerja. Ya. Ada datanglah satu nakwa yang tua memanggil ke semua anak beliau yang ada. Anak-anak beliau, berkumpul! Ayo semuanya, kita akan menempuh
Dari jauh menjulang tuli, sudah dekat langsung menyembah. Terangkat kadang sepuluh jari, muncul bagai sumur bakung. Jari bagai susun sirih, berleher lembut berlidah pasir, menundukkan otak batu kepala. Ampun tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, haraplah diampun tuanku. Tuanku, apakah sebabnya tuanku tiada memberitahu kepada patik sekalian yang menunggu lautan ini? Tuanku yang berhati. Tiadalah beta beritahu, kerana beta bukan berangkat sendiri. Beta mengikut hutang beta kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Tuan mempunyai beliau ini. Hutang kurang 230 rial batu. Upah mengasah gigi beta. Ampun tuanku, hutang sebanyak itu salah kita gaduhkan tuanku. Betul. Kalau tuanku sudi menghala pulang Kuala Bandar Mekhalid, akan pakai muatan hidup panjang ini penuh sesak dengan rial batu. Betul. Betul. Hai perompak empat perompak. Adakah patut orang tua ini berhutang dengan paket dagangan dia? Paket seorang tawanan tuanku ini. Seperti sabda Dinda, kerana Kekanda membantu menewaskan Tuan Puteri Dayang Nur Rahman. Asal peperangan ini, Kekanda ini saja. Kerana Kekanda hendak dirampas balik oleh Tuan Puteri Dayang Nur Rahman dari tangan Adinda. Sekarang hutang sudah dibayar dan piutang diterima sudah. Hal perkara Kakanda itu sedia yang wajar. Dan bermohonlah Kakanda kembali ke Kuala Bandar Mekhalid. Ampun tuanku. Tuanku sudah pulang! Apakah engkau menasih padaku ini? Pada terima tabah itu pulang. Tiup angin panggang pilen. Anak raja pulang menjawab. Hidup mati di tangan Tuhan. Ada tiga pada bicara. Asal ada kaca di pintu, tanamlah dendam di dalam hati. Asal ada kata begitu, alangkah sedap dalam hati. Kalau kamu tanam sedikit, bersorai di dalam perahu. Kalau kamu cium sedikit, di dalam laut. Siapa yang tahu? Asal ada
Sakit-sakit badan Kanda melawan semua perompak-perompak itu. Harapnya malam ini Dinda boleh urut kaya. Adinda, terima sajalah Kanda ini. Takkan Adinda nak pilih Nila, takkan nak pilih Nara. Yang tentunya paling kacak, paling gagah adalah Kanda. Diam Dinda, Kanda setuju. Tak mengapa Dinda, Kanda akan uruskan semua, ya. Tuanku, Tuanku, oh Tuanku, apa boleh? Ampun Tuanku, sebenarnya Tuanku, sebenarnya Tuanku, Tuanku sehat kamu. Ampun Tuanku, sebenarnya Tuanku yang menyelamatkan Tuanku. Iya, sebenarnya. Tuanku, jangan percayakan mereka, Tuanku. Kerana batik yang bergolong gadai melawan perompak-perompak itu bagi menyelamatkan gelung panjang ini, Tuanku. Ampun, Tuanku. Sungguhlah seperti katamu dulu. Beta mau minta Tuan Mu'alim mengawinkan anaknya Tuan Hidayat Sujaba dengan jurumudi anak orang Pulau Laut. Bersyukurlah kepada Tuhan kerana ayahanda mengurniakan janji ayahanda. Anakanda janji akan mengurniakan zuriat segagah anakanda sebagai pengganti dan waris tahta ayahanda. Ya Romo, Ya, oh tua itu pinter. Tambah tua tambah muda. Tua Romo, tua jamur. Suai-suai dari tambah dosa. Oh, Cak. Ngapa kowe ngomong kaya ngono? Bocah orang ngerti totok Romo. Nyuwun pangunten Romo. Amarga mripate Romo wis buruk. Kuping udan. Ya iku sebabnya. Coba Romo mlaku menyerbu sedhisik. Kata jero ora kali jaga. Rumudi, Tuanku. buka. Cepatan! Nila, buka. Sopo wong ngiraini api? Sopo? Jaduk. Kang bantu bayar utang Romo. Sopo jenengmu? Kuwi jenenge Awang Sulung Merah Muda. Ayo hai anakku, janganlah jauh hati. Ayahanda ini orang tua yang kabur mata, pegak telinga. Sekali-kali ayahanda tidak tahu akan anaknya, dan tiadalah ayahanda tahu akan anaknya ini penyelamat atas sekalian kehidupan. Maka dengan ini, beta akan memotakan janji untuk mengawinkan anaknya dengan Tuan Putri Daya Sejaba. Kemudian, Tuanku, siapin segala kelengkapan majelis. menjunjung titah Tuanku. Cepatan! Jika begitu titah Tuanku Nakoda Tua, hamba turutkan saja.
kerana hamba seorang yang setia. Cuma satu yang hamba minta. Jagalah dia sebaiknya. Jangan sesekali sakitinya. Wahai anak-anak Kabul, siapkan kelengkapan majlis perkahwinan. Ada mempelai yang akan disandingkan. Asap api gulung gemulung, anak buaya melambangkan, rasa hati memeluk gunung. Apakan daya tangan tak sampai. Terang bulan di laman panggang, sarang penyengat di dalam pandang. Adakah orang semacam saya menaruh kiamat di dalam hati? Masalah buah jambu arang, Wan Haji pulang ke Rimba. Burung undang tinggalkan sarang, Raja Wali sudah tiba. Sungai Manasip, sungai durhaka, tak rancong dulu membuang. Sudahlah nasib jurumudi celaka, perahu mengubang di layar orang. Wan, Wan, begitulah bagaimana awak melawan perompak-perompak Sukonalingga dan akhirnya berkahwin dengan Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Lalu budak hitam pun meneruskan pelayarannya sehinggalah dia ternampak sebuah negeri yang bernama Pati Talak Terengganu. Tujuannya datang ke negeri itu bukan untuk berniaga, hanya untuk melihat cupak dan gantang adat Asam orang di situ. Maka budak hitam pun meminta izin kepada Tuan Putri Dayang Sri Jawa dan Raja negeri itu untuk berlabuh. Sampai sahaja di darat, budak hitam berjumpa dengan Raja negeri itu. Katanya, kamu ini seperti anak saudaraku. Lalu, budak hitam pun pergi menyambung ayam. Ketika dia menyambung ayam, dia mengeru tuah ayam. Ayam kinatan suci miliknya pun membunuh ayam yang satu lagi, lalu terbang ke ajong Tuan Putri Pinang Masak, lalu berkokok 3 kali. Lalu budak hitam berjumpa dengan mak saudaranya yang tengah. Maka salah negeri yang budak hitam pijak ini ialah negeri emak saudaranya Uli Pati Talak Terengganu. Maka dikawinkan lagi budak hitam ini dengan Tuan Putri Pinang Masak. Lalu dia hidup bahagia di negeri itu. Tapi dia terlupa tentang tanggungjawabnya kepada Tuan Putri Dayang Sri Jawa.
Jawa pun mendapat akal untuk membakar sabut dan sekam. Disangkanya kapalnya terbakar. Lalu Belah Hitam pun pergi ke kapal Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Sampai di kapal, Tuan Putri Dayang Sri Jawa menyuruh anak beliau melabuhkan layar dan meninggalkan negeri Pati Talak Terengganu. Pelayarannya itu menuju ke negeri Pasir Panjang. Berjumpa pula dia dengan mak saudaranya yang alam, Mak Hitam Pasir Panjang. Ditanyakannya hal budak hitam ini dengan Tuan Putri Dayang Sri Jawa, tetapi budak hitam tidak menyahut kerana takut. Lalu Mak Hitam Pasir Panjang sudah mengetahuinya. Katanya, ananda, bukannya bonda tidak tahu ananda sudah berkahwin dengan Tuan Putri Dayang Sri Jawa dan meninggalkan Tuan Putri Dayang Nur Ramah, lalu berkahwin pula dengan Tuan Putri Pinang Masa. Sekarang bonda ingin mengahwinkan ananda dengan Tuan Putri Mayang Mengurai, hendak membalas sakit hati Tuan Putri Dayang Nur Ramah diperbuat oleh Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Berkahwin lagi budak hitam itu. Tapi pelayarannya ini bukan sahaja berjumpa dengan isteri-isterinya, tetapi pelayarannya ini berjumpa dengan mak saudaranya yang tak pernah dia jumpa sejak lahir. Uang batu timbul kepala, udang banyak di pasar main. Uang aku tidak mengapa, orang banyak kasih sayang. Jurang deh. Tuanku, Pergilah memanggil awang silau merah muda. Sementara itu, beta akan menentukan bedel dan menunjukkan api menyala itu katakan gagal terbakar. Lalu selepas naik awang silau, maka tarilah saw dan bongkak bahaya. menjunjung kita, Tuanku. Encik Jerumudi, kembali. Kenapa? Setelah mendengar kabaran dari Encik Jerumudi, Belah Hitam terdengar letupan bedil. Dan terlihat kapalnya terbakar kali kedua. Lalu Belah Hitam pergi ke kapal Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Tertipu lagi Belah Hitam dengan helah Tuan Putri Dayang Sri Jawa. Sampai saya di kapal, Tuan Putri Dayang Sri Jawa menyuruh anak beliau melabuhkan layar meninggalkan negeri Pasir Panjang, dan pelayarannya menuju ke Semarang, tanah Jawa. Di sini hilanglah pandai, penjahit penebas lalang. Di sini hilanglah bakat, sudah gaib mata memandang. Zaman dahulu bertikah pucuk, zaman sekarang bertikah umur.
Tuanku beribu-ribu ampun, sembah pasti harapnya diampun ke bawah dulu. Kemanakah Tuan berlayar selama ini? Ke Kuala Bandar Mungkale, ke Pakitala Terengganu, ke Kuala Negeri Pasir Panjang. Itulah pelayaran kita selama ini. Raja manakah ini yang datang sama-sama? Kita dipelihara oleh orang ini daripada mara bahaya perompak laut yang datang menyerang Delung Panjang Kuala Bandar Mungkale. Oleh kerana hal itu, lalu dinikahkan, dijadikan suami kita. Dahulu kala pun sudah putri kita bertunang dengan anak Raja Mamba. Apakah daya kita sekarang menjauhkan kedua antara raja yang kedua ini? Sekarang, apa jalan kita untuk lepas daripada tunangan kita? Hai Encik Panglima, dengarlah ibarat peta. Apa guna kepuk di ladang kalau tiada berisi padi? Apa guna berangkal panjang kalau tiada berani mati? Apakah hal yang demikian ini disampaikan pekabaran salah? Dan disampaikan salah juga. Kenapa saudara? Kata, aturkan Maryam. Jangan diberi awak dulu bila punya masuk ke negeri. Maka, pesankanlah alat pengurangan yang terbatal dimurahkan di mana? Binatang dulu, pisau, Maryam. Kalau tuanku mau berangkat silakan sekarang. Kalau tidak, tuanku Mamang Saujana akan datang. Apa faedah kita berperang jikalau Raja Mamang Saujana indahkan istri? Di mana-mana dia boleh mendapatkannya. Biar mati benar. Jikalau awak sudah merah belum terbunuh oleh benar dengan pedang Zenawi selebar kau biar. Apa ditampung, apa dikirim, diterimalah. Ulang akan datang. Apa faedah kita berperang? Matinya anak raja itu sia-sia, percuma, dan negerinya binasa. Jikalau beta tiada berani mati, tiadalah beta mengambil tunangnya. Baik, esok hari beta akan datang menghadapnya di lawan balai kerana beta seorang dagang datang masuk ke istana. Hai Raja Mambang Saujana, tuanku ingin mengambil Tuan Putri dalam Sri Jawa. Ambillah dia. Awak belum merah. Tuan Putri daya bicara. Semoga berbahagia.
bukan dari anak Bandar Bengkale. Pedang jenawi rantai malam. Lut mati. Dan Lut pun mati juga. Begitulah ceritanya. Bagaimana Awang Sulong Merah Muda mengalahkan Raja Mamang Saujana. Lalu Sultan Awang diangkat menjadi Sultan negeri itu. Setelah beberapa lama, Awang Sulong Merah Muda meminta Tuan Putri Dayang Sri Jawa untuk dia melaksanakan tanggungjawabnya kepada Tuan Putri Pinang Nasah dari negeri Patitalak Terengganu. Tuan Putri Mayang Mengurai dari negeri Pasir Panjang. Dan akhirnya dia berkahwin juga dengan Tuan Putri Dayang Merawah dari Bandar Bengkale. Begitulah apa yang terjadi. Bagaimana Awang berlayar berjumpa dengan istri-istrinya dan dia hidup bahagia. Produksi dan pentas yang menjayakan pementasan ini. Kru dokumentasi dan videografi Zin Ilya dan Iman Safia dari Smart ICYM. Fotografi dan publicity Blink Media. Front of House Hazira Norizan diketuai oleh Nafi J. Bahagian tiket dan promosi Alia Hood diketuai oleh Diba Soy. Memperkenalkan para penata produksi terdiri daripada Pen Afifi, penata audio. Fahim Fuad, penata tata cahaya. Ridwan Jul, penata tata rias. Pereka grafik Jan Gazi. Pereka
Afifi Taib. Pereka Tata Cahaya, Moki Senja Abadi. Pereka set dan prop, Along Hazirin Kesuma Jiwa serta Triple 8 Production. Memperkenalkan penolong pengurus pentas Azulfa Bukhari dan Azizi Nazril. Pengurus pentas Syahdokan Jariko Jingga Manja. Pengurus produksi Dr. Azli Zakri. Kini kita tampilkan kumpulan para kasih sayang beta menuju ke Semarang, Tanah Jawa. Kumpulan pemuzik, bunyi-bunyian serta lagu awang sulung merah muda kita memperkenalkan Mergana Sukma terdiri daripada Alisha, Isma dan Mizi. Kumpulan Geliung Kapal Seri Jawa memperkenalkan Nara, Nila, diketuai oleh Encik Jurumudi, Fatah Fauzi, Merah Malam dan Amira Mizan. Para perompak sekona liga pelbagai bentuk dan rupa, Panglima Halang Laut, Panglima Muda Suara, Panglima Muda Teruna, dan awak kecil Akal Melela. Aidil Rosli, Asnor Ikhwan, Akid Jabran dan M. Zakri. Hulu Balang gagah perkasa dan Datuk Batin Alam segak bergaya. Inilah dia Syafiq Ahmad dan M. Zakri. Kini ditampilkan juga orang lama elok rupanya, Tuanku Datuk Nakhoda Tua dan juga Tuanku Mambang Saujana yang gagah perkasa. Nurhan Fahmi Reza dan Kueh Tiaw. Seterusnya, Seri Kandi Cantik Rupawan, Tuan Putri Dayang Nurama dan Tuan Putri Dayang Seri Jawa. Kita tampilkan Fazira Malik dan Ana Natasha. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan bangganya kami tampilkan kepada anda pencerita budak hitam dan sebagai awak sulung merah muda, Yusmar Yusof. Kini memperkenalkan tulang belakang bagi produksi ini selaku pengarah projek serta pengerusi gas, Saudara Nurhan Fahmi Reza, diiringi oleh seluruh ahli
Raja Persatuan Gerakan Anak Seni. Ketua dan mereka bunyi-bunyian Mergana Sukma tentu sekali diketuai oleh pengarah muzik Syakir Latif.